Saya tidak akan berganjak walau seinci pun daripada menyatakan perkara yang benar. Dan saya boleh bagi jaminan pada pihak polis, saya tidak akan lewat walau sesaat pun untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul jam 2.30 petang. Saya menerima 2 panggilan. Pertama tadi, kita terima panggilan daripada Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman yang mengatakan bahawa ada 3 kertas siasatan dibuka ke atas saya dan meminta saya untuk pergi ke Ibu Pejabat Polis IPD Sentul jam 2.30 petang pada hari Jumaat ni. Saya yakin bahawa kenyataan-kenyataan yang telah saya keluarkan dalam video-video live saya menyebabkan telinga Perdana Menteri panas dan menyebabkan arahan dikeluarkan untuk saya disiasat. Kedua, saya menerima panggilan daripada seorang ASP daripada Ampang, IPD Ampang, yang meminta untuk saya hadir pada hari Isnin. Tapi hari Isnin tu saya ada ceramah di Terengganu. Ada kemungkinan saya sampai lambat, jadi saya akan minta supaya disekalikan pada hari Jumaat jam 2.30 petang di IPD Sentul. Itu berhubung dengan lembaga hitam ni, tuan-tuan. Masih kenal lembaga hitam ni? Kita minta pihak polis siasat, tapi malangnya sehingga hari ini kita tak tahu apa jadi dengan siasatan ke atas suami kepada Chief Justice. Kita tak tahu apa jadi, bagaimana seorang suami kepada Ketua Hakim Negara boleh masuk ke dalam kamar di mana isterinya sedang mengadili kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita minta disiasat kerana ada perkara yang pelik. Beliau melakukan rakaman ni, tuan-tuan. Beliau melakukan rakaman. Pada siapa dia hantar rakaman itu? Pada siapa panggilan-panggilan telefon dibuat semasa beliau berada di dalam kamar? Kita minta polis siasat kerana kita takut kalau ada ancaman ke atas Ketua Hakim Negara, dan kita minta supaya disiasat, dipanggil suami kepada Ketua Hakim Negara iaitu Datuk Zamani Ibrahim, kerana adalah tak masuk akal di mana bila apa dipanggil Sing tu apa nama? Sing yang buat rengsek dekat rumah Datuk Seri Najib tu. Ni apa ni? Bukan. Amar Sing. Dikala Amar Sing dikatakan membawa girlfriend dia, saya yakin benda ni fitnah lah, fitnah Raja Petra macam biasa, tuan-tuan. Saya yakin benda tu tak betul, tetapi sedang havoc. Cerita kononnya Amar Sing bawa girlfriend dia pergi ke penggeledahan di rumah Datuk Seri Najib punya anak, iaitu Yana, di Pavilion Residence. Tiba-tiba Ketua Hakim Negara pula bawa suami dia ke mahkamah dan suami dia pula merakam. Kita takut keselamatan Ketua Hakim Negara mungkin terancam. Manalah tahu ada orang yang suruh dia merakam sebagai bukti. Kita takut ketika itu keputusan yang dibuat disebabkan ancaman dan sebagainya. Itu semua hanya akan kita ketahui sekiranya polis melakukan siasatan, checking telefon dia. MC pun buat forensik test ke atas telefon suami kepada Ketua Hakim, barulah tahu dengan siapa dia komunikasi apa semua. Tapi malangnya saya pula akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Kita pula yang disiasat. Tak apalah, kalau itu boleh menjamin keselamatan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, by all means silakan. Tak ada masalah. Apa pun saya nak beritahu, apa jua bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Ismail Sabri
ianya sekali-sekali tidak akan menyebabkan saya berganjak walau seinci pun. Jangan ingat kau seorang pandai guna perkataan inci. Saya tidak akan berganjak walau seinci pun daripada menyatakan perkara yang benar. Dan saya boleh bagi jaminan pada pihak polis, saya tidak akan lewat walau sesaat pun untuk hadir ke ibu pejabat polis daerah Sentul jam 2.30 petang hari Jumaat ni. Kecuali kalau khatib membaca khutbah terlalu panjang, sehingga 2 jam mungkin saya lambat sikit. Tapi insyaAllah saya tidak akan lewat walau sesaat sekalipun. Jangan tanya saya tentang mesyuarat biro politik, kerana saya bukan ahli biro politik. Tapi Alhamdulillah hari ini kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah mula menjadi sedikit terhormat dengan menghadiri mesyuarat biro politik yang dipanggil oleh Presiden pada malam ini di PWTC. Macam itulah baru betul Parlimen akan dipanggil untuk beri keterangan tu kan. Ya. Sebelum itu zaman Mahathir pun bila Datuk cakap tu kena panggil. Ya. Zaman Muhyiddin kena panggil. Kena panggil. Ini zaman Ismail Sabri. Zaman ni sekarang ni dah lama dah tak panggil. Alhamdulillah. Adakah salah? Dah lama dah tak panggil. Sebab yalah sebelum ni kita bila dia buat benda baik kita puji kan. Tapi bila dia buat benda keji kan, kita tegur lah. Betul tak? Saya bukannya nak memfitnah dia ke apa. Kita bercakap ni berdasarkan maklumat-maklumat yang kita terima daripada sumber yang sahih kan. Tentulah kita tegur kan. Ada setengah orang, ini Raja Petra Kamarudin, dia kata kita ni cuba untuk minta ataupun mendesak supaya Perdana Menteri campur tangan dalam kes mahkamah. Tak betul. Kemudian majalah The Age pula membantu mempopularkan Raja Petra ni. Macam dah ada kerjasama di antara Pakatan Harapan, geng-geng Atok dengan Raja Petra ni. Nampak sangat dengan Ismail Sabri, keluarga Malaysia. Baguslah korang duduk satu keluarga. Nampak sangat. Jadi kita nak beritahu sebenarnya kita bukan suruh Perdana Menteri campur tangan. Ini ahli-ahli akad umbi UMNO kena faham. Kita bukan minta Ismail Sabri tolong Najib Razak. Kita bukan minta Ismail Sabri tolong Zahid Hamidi. Kita bukan minta Ismail Sabri membantu ataupun campur tangan dalam urusan mahkamah. Tak betul. Yang kita minta supaya beliau jangan campur tangan dalam urusan mahkamah. Kerana dia campur tangan dalam urusan mahkamah lah sehingga hari ini tidak ada pendakwaan ke atas Nazlan, tidak ada pendakwaan ke atas Zeti Akhtar Aziz, tidak ada pendakwaan ke atas Nik Faisal, tidak ada pendakwaan ke atas Nur Muhammad Yaakob, tidak ada pendakwaan ke atas Jolo. Sampai hari ini tak dibawa balik. Itu je kita minta, jangan campur tangan. Disebabkan ada campur tangan lah sampai hari ini bila Datuk Zahid terima duit daripada UKSB, dana politik, ianya dianggap sebagai rasuah. Tetapi kenapa hari ini tidak ada pendakwaan ke atas Mahathir yang terima duit daripada UKSB? Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Hishamuddin Tun Hussein yang terima duit daripada UKSB? Tak ada pendakwaan ke atas Muhyiddin, tidak ada pendakwaan ke atas KJ. Kerana orang-orang ini rapat dengan Mahathir, rapat dengan Muhyiddin. Yang ini kita nak tahu kan? Jadi sebelum dia kata fitnah, saya nak beritahu kenyataan Raja Petra. Dia kata kerana mulut Luqman lah Datuk Seri Najib dipenjarakan. Ini lagi kartun. Sebab kartun dia ni, dia sedang mempertahankan seolah-olah Ismail Sabri diminta untuk campur tangan kes mahkamah. Tapi dia hari ini dia beritahu bahawa Ismail Sabri penjarakan Datuk Seri Najib kerana mulut Luqman. Maknanya betul lah Ismail Sabri penjarakan Najib. Ini bukan aku yang cakap, ini Raja Petra yang cakap. Ismail Sabri lah
Najib lah, Lokman lah. Kenapa aku punya mulut pula boleh menyebabkan Dato' Najib pula kena penjara? Cuba fikir, di mana letaknya otak Ismail Sabri ni bila Raja Petra kata kerana mulut Lokman ni Najib Razak masuk penjara. Maknanya dia mengatakan bahawa kerana mulut Lokman mengkritik Perdana Menteri, telinga nipis, tak boleh terima kritikan, last sekali menganiaya Dato' Seri Najib. Lagi berat accusation Raja Petra. Ini kalau orang yang ada otak yang berfikir, boleh berfikir kenyataan Raja Petra ni apa maksud dia, kan? But that's the reality, apa yang dipahami oleh orang biasa bila mana Raja Petra kata kerana mulut Lokman ini Dato' Seri Najib dipenjara. Adakah sekiranya Lokman tidak bercakap maka Dato' Seri Najib tidak akan ke penjara? Kita tanya dengan balik dengan Raja Petra, pakai otak lah sebelum cakap tu. Itu sebab bila dia cakap dulu, fikir kemudian, ini akibat dia. Itu sebab saya nasihatkan lah orang yang membayar dia ni, kan, Habibur Rahman ni, cukup-cukup lah, kan. Dulu ada orang yang boleh angkat telefon, suruh kita jangan sentuh orang tu, jangan sentuh orang ni. Sekarang aku peduli apa? Itulah dia buat Belanda. Dulu ada orang juga boleh nasihat kita. Sekarang siapa nak nasihat kita? Tak betul kita balon. Ini kena ingat Raja Petra,